anda Nu'man Bashir. Dan insyaAllah kita nak tengok tafsiran surah An-Nisa ayat ke-40 insyaAllah pada pagi ini insyaAllah. Dalam himpunan pada tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ni dihimpun 3 ayat. Ayat 40, 41 dan 42. Jadi insyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pagi ini kita nak bincang ayat 40 saja dulu insyaAllah. Mudah-mudahan kita sempat selesaikan ayat 40 pada pagi ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menginayai seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah sekalipun, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan daripada sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-40. Tafsiran Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Allah mengkhabarkan bahawa Dia, yakni Allah, tidak menzalimi seorang pun daripada hambanya pada hari kiamat, meskipun hanya sebesar biji sawi atau sebesar semut hitam. Sebaliknya Allah membalasnya dengan penuh, bahkan melipat gandakan perbuatan, memperlipat gandakannya bila perbuatan itu sebuah kebajikan. Dan mula-mula Allah start ayat ni dengan Allah tak akan berlaku zalim pada hamba dia walaupun sebesar zarah. Sama ada kita hidup kat dunia, apatah lagi waktu duduk dekat yaumul qiyamah nanti, duduk kat hari akhirat nanti, Allah tak akan berlaku zalim dekat kita walaupun sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah kata dalam satu hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kezaliman ke atas diri dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Takkan ada satu benda pun yang Allah susun dalam kehidupan kita yang boleh kita sebut sebagai Allah zalim pada hamba dia. Walaupun dalam hidup kita nampak macam benda ni tak sesuai dengan aku ni, macam tak kena dengan aku ni, pasal apa aku ni. Dah, Allah takkan berlaku zalim ke hamba dia. Apatah lagi ke akhirat, bangkit pada mahsyar nanti, apa yang kita buat, yang itulah yang Allah akan adilkan. Kalau buat baik-baiklah, kalau buat buruk-buruklah. Waktu Allah bentang kat kita, tuan-tuan, 99 dokumen dalam sebuah riwayat. Sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Dalam kitab himpunan hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Nuruddin, ada salah satu daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis qudsi itu cerita waktu dibentang kita amal tu ada 99 dokumen, yang setiap dokumen tu sejauh mata memandang. Bentang tu sepanjang-panjang tu, sebesar-besar, sejauh mata memandang tu, cerita kita seorang, bukan cerita orang lain. Cerita itu semua benda dia tulis kan, semua benda dia catat, tak ada satu benda pun yang miss. Sallallahu alaihi wasallam, daripada sebesar-besar benda apatah lagi, hatta sekecil-kecil benda. Mau tak banyak kan, semua benda tulis kan. Lepas satu second, 1 minit. Ini kita duduk ni daripada pagi tadi dah berapa banyak benda tulis dah. Daripada pagi tadi kan. Ini baru pukul belum pukul 7 lagi. Bangkit tidur tadi, tengok apa, pegang apa, buat apa, cakap apa, buat apa. Sekali bangkit ke, mayang ke tak mayang ke, ambil wuduk ke, Sallallahu alaihi Muhammad, baca doa tak, apa semua, mandi ke tak. Lepas tu sekali jalan main pula tu, setiap langkah tu tulis pula tu, kan. Sambil duduk berjalan tu buat apa, tengok apa, cakap apa. Lagi sampai ni masuk ni, langkah masuk ni, langkah kaki mana, kanan ke kiri ke, tak kasut lugu mana ke, apa semua. Sekali main duduk mayang sunat ke tak mayang sunat. Pagi ni saja ni belum 7 ni, berapa banyak catatan dah tak tahu lah. Berapa banyak, mau tak sampai sejauh mata memandang tu, kan. Pagi tu saja dah banyak nak. Sehari jangan cerita lah banyak-banyak nak. Semua Allah catat. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu Allah suruh apa? Qara, baca. Allah suruh kita baca sendiri. Pasal apa baca sendiri tu? Allah tak mau zalim. Allah tak mau, Allahumma salli alaihi wasallam, kita nanti kiri pula dengan Allah. Salli alaihi wasallam. Dan saya tak buat pun. Dia suruh kita baca sendiri. Lepas tu Allah tanya pula, betul tak buat ni? Tak betul lagi, kita yang buat. Ada tak benda yang kamu tak buat yang malaikat aku tulis saja-saja tulis? Tak ada, ya Allah, la Rabbi. Ada tak benda yang
kamu tak buat tapi kamu buat tapi malaikat aku lupa nak tulis, ada tak? La ya Rabbi, tak ada. Hari ni ada alasan tak apa ni? Ada alasan apa tak nak beritahu hari ni? Kok dulu macam-macam alasan kita buat. Lagu tu lah, lagu ni lah, orang tu suruh lah, orang ni lagu tu lah, lagu ni, macam-macam lah alasan. Hari ni ada alasan tak? Hari ni tak ada alasan tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Semua orang duduk tunggu. Semua orang duduk, semua orang, tak ada siapa pun, mereka semua duduk tunggu nak tengok kita. Bukan masing-masing dengan kita seorang je, bentang pula, tunjuk pula. Boleh je Allah nak hukum saja. Kan, kamu buat baik, buat baik, betul lah. Kamu buat salah, Allah hukum. Nak hukum terus, boleh je. Tapi Allah tak hukum terus. Salih alaihi wasallam. Allah suruh kita baca dulu. Allah suruh kita tengok dulu. Allah tayang balik semua dulu. Nak abang kata betapa adilnya Allah waktu tu. Betul, kita tak ada alasan lah. Tak ada alasan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu Allah kata Allah takkan zalim seorang pun daripada hamba-Nya di hari kiamat, walaupun sebesar zarrah. Sikit pun tak ada. Lebih sikit pun tak, kurang sikit pun tak. Sebaliknya, Allah akan membalasnya dengan penuh, bahkan melipat gandakannya bila perbuatan itu sebuah kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'al mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul azim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-47. Ni di antara waktu yang sangat menakutkan, sampai kita langsung tak ingat benda lain waktu tu, melainkan duk fikir apa yang nak timbang depan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 3 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waktu yang Nabi kata seorang tu tak akan ingat siapa-siapa dah. Dia takut tu sampai tahap dia tak boleh nak fikir siapa-siapa dah. Sayyidina Aisyah tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, ada tak waktu yang seorang itu lupa pada ahli keluarga dia? Dia dengan harapan dia tak mau nanti Nabi kata dia tak mau Nabi lupa kat dia. Tak mau lagi suami dia tu, Nabi tu lupa kat dia. Nak sentiasa teringat kat dia, saya ikut dia susah. Ada tak waktu yang nanti di padang mahsyar yang masing-masing tak teringat siapa dah. Keluarga dia pun dia tak ingat dah. Kata Nabi ada 3 tempat, 3 waktu. Salih alaihi wasallam. Dan waktu-waktu lain kita duk cari-cari kak, mana anak aku, mana suami aku. Masing-masing nak tuntut. Ingat tu sebab nak suruh nak tuntut lah. Lepas tu masing-masing duk lari pada masing-masing tu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari seorang tu lari daripada saudara-saudara dia, lari-lari, tak mau jumpa. Salih alaihi wasallam. Mak ayah pun lari, tak mau jumpa. Salih alaihi wasallam. So kawan-kawan, anak-anak pekat-pekat lari, tak mau jumpa. Sebab kalau jumpa saya tuntut. Ni mak ni kan. Awak mak siapa mak? Ni bagi kat mak pahala. Ni ingat tak dulu mak beranak hang, dulu mak bagi makan kat hang. Sudah. Nak bagi apa mak saya pun tak ada apa ni. Pergi cari anak tu, pergi cari, pekat lari dulu, nampak mai je lari dah. Ingat jugalah. Ingat dengan maksud nak lagi nak tuntut apa. Tapi 3 waktu ni langsung tak ingat siapa dah. Dia fikir diri sendiri, dia takut. Waktu mana? Yang pertama, waktu kita amal turun. Waktu kita nampak kita amal duk berterbangan turun tu, Salih Azhar, waktu tu takut dah. Takut apa? Lagi amal tak turun tangan kanan, lagi tu dia duduk risau. Amal turun tiga tempat. Yang pertama dia turun tangan kanan, dia ashabul yamin. Ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Allah cerita dalam surah apa? Surah Waqi'ah.
keindahan, keseronokan, kenikmatan yang dia akan dapat bila dia dapat tangan kanan, Allah legalah, tahu dah segi syurga tempat dia. Kan? Washabus shimal. Dan yang kedua, orang yang dapat suratan amal tangan kiri. Dapat suratan amal tangan kiri, Salih Zaman, macam mana? Washabus shimal. Dapat suratan amal tangan kiri, Allah, dia kata apa? Alangkah baiknya kalau jadi binatang je hari ni. Semua tak guna dah. Semua tak tahu dah. Siapa nak decide ni? Kita lah ni, kita rasa macam, oh tu amal tangan kanan aku noh. Rasa macam tangan kanan lah ni. Kan, duduk dalam kuliah lah tiap hari, duduk mengaji lah tiap hari, buat baik. Macam kita sebut kemarin lah. Duduk berasa macam ada baik, takut-takut tak ada apa. Kan? So, cuma tak ada ikhlasnya. Banyak jalan yang boleh padam amal kita. Kalau buat maksiat tu macam ikhlas sangat. Kan? Siapa tak tengok, sembunyi kat orang, tak ada siapa suruh, tu tang buat maksiat. Tang buat baik, Allah harap orang tengok, harap orang puji, harap orang kata bagus. Allah muslimat. Tu kita takut. Tu berasa macam ada tu. Nampak turun, oh nampak turun, pahala baik-baik. Debu-debu lari terbang-terbangnya debu. Nampak oh turun ni puasa-puasa tu kena puasa. Tiup-tiup macam debu. Allah Rabbi. Kata Allah muslimat. Tak ada. Ada amal tapi tak ada pahala. Tu yang kita takut. Salat Jumaat. Mai yang ketiga turun lagu mana? Dia mai turun belakang. Dia turun belakang. Salat Jumaat. Gambaran seolah macam mana? Macam mana hang dulu membelakangkan amal-amal kebaikan. Cerita ni buat baik ni, dia tolak ke belakang. Dia tolak pergi belakang dia. Dia tak mau dengan benda-benda baik. Allah Jumaat. Gambarannya. Ni dua orang celaka bila kita amal turun tangan kiri ataupun turun di belakang dia. Dalam masa Jumaat. Untung orang dapat suratan amal tangan kanan ni. Ya. Tapi tang mana jaminan kita ni tak dapat suratan amal tangan kanan ni? Masalah kita ni baik pun buat, jahat pun buat juga. Yang kedua, waktu mana waktu paling menakutkan? Waktu paling menakutkan ni tuan-tuan, waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dipasang timbang amal mizan tu dan kita tak tahu timbang amal kita nak duduk belah mana. Lagi dia tak main belah kanan, berat belah kanan, lagi tu kita duduk dalam keadaan yang sangat menakutkan. Berdiri depan. Berdiri kat depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai turn kita. Waktu mai turn kita ni nak timbang tu, dah duduk piring mizan. Besar mana piring mizan ni? Seluas langit dan bumi. Salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga dalam gambaran, ambil dunia dan seisi letak atas piring, ada baki lagi. Ambil langit sisi letak atas piring tu, ada baki lagi, punya luas tu nak timbang amal kita. Amal piring amal yang belah kanan dia bercahaya, duduk di pinggir syurga. Piring amal yang buruk ni, yang maksiat ni, warna hitam, duduk di jurang api neraka. Nampak seluas-luas mata mandang. Sampai malaikat kata, sungguh ya Allah, kami ni tak buat amal yang patut ni. Duk rasa macam amal kami ni sikit sangat nak banding dengan tu piring yang besar tu. Para malaikat pun fikir lagu tu, kita lagu mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Bila duk tengok tu, duk mai turun satu-satu, Allah duk timbang. Tak satu. Saya duk terbayang satu benda je. Kita ni bukan mula baik. Kita ni bukan mula baik. Mula dulu tak apa nak baik. Nah, Salat Muhammad. Umur 18, umur 17, waktu balik dulu tak mayang ni. Kan, Salat Muhammad. Waktu balik tak semayang. Anak-anak kita lah ni, pada-pada anak-anak balok-balok, anak-anak kita tu balun-balun juga, suruh saya semayang. Kan, Salat Muhammad. Kita dulu depan mak ayah kita semayang, belakang mak ayah tak semayang. Padahal dah balik dah. Berapa banyak yang dah balik tak tutup aurat, rambut tunjuk ke orang. Salat Muhammad. Berapa lai rambut tu nak tunjuk ke orang yang nak persoal kat depan akhirat, di depan masyarakat. Start timbang-timbang tu maksiat dah. Start tu nak letak piring tu kiri dulu dah. Tuan boleh bayang tak? Salat Muhammad.
Allah Rabbi. Kiri dah. Turun kiri dah. Turun kiri dah. Turun kiri dah lagi. Dua mai lagi, kiri lagi. Dua mai, kiri lagi. Lepas tu mai satu baik sikit. Lepas tu mai kiri lagi. Kiri lagi. Kiri lagi. Masak lagi. Masak lagi. Lepas tu mai sikit satu baik. Lepas tu kiri lagi. Allah tuan-tuan, saya tak tahu lah. Tunggu pergi neraka duduk menjulang depan dah. Berat berani sikit je. Tu dia tu faham. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala daripada di hadapan Tuhan mereka. Tunduk, tak berani angkat, tak berani bangun. Tunduk malu, tunduk menyesal kata. Sallallahu alaihi wasallam. Tak berani angkat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak angkat ke mana? Duk tengok tu, duk berat belah tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Kan? Lepas tu dia kata apa? Wahai Tuhan, kami hantar kami balik pergi dunia Ustaz. Kami nak buat amal soleh. Hari ni kami yakin dah. Dulu orang duk abang tak yakin, tu tak buat. Oh, jangan buat lagu ni, jangan. Hai tak apa nanti kita Allah Rabbi dah ikut solat syuk. Ha? Turun belah kiri. Tu yang kita risau. Lagi dia tak timang belah kanan lagi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu saya selalu duk pesan, carilah jalan untuk tampung. Kadang-kadang nak buat amal, kita nak pulung buat amal seorang-seorang, kita pun tak lepas. Ya. Tolong orang guna, sedekah dengan orang, bantu orang susah. Salli ala Muhammad. Nah, bukan setakat hablum minallah, buat juga hablum minan nas. Hubungan dengan manusia yang lain. Salli ala Muhammad. Kita sedekah kat orang tu pergi buat ibadat, mudah-mudahan kita tampung sikit pahala. Dapat sikit. Kita ajar orang buat baik, ni saya suruh pagi-pagi ni. Share pilah, share jangan kedekut jari sangat. Ya. Share tu pasal apa? Koklah sekali ada orang dapat manfaat daripada ilmu tu. Dia beramal dengan ilmu tu pasal kita. Alhamdulillah dapatlah tumpang sikit pahala. Letak tambah apa ni? Yang orang buat yang kita ini main berimpun satu tempat ni letak room berat belah kanan. Ni pasal apa ni? Ni orang duk buat amal yang kamu duk ajak dulu ni. Oh alhamdulillah dapatlah tampung sikit-sikit. Allahumma salli ala cari jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang nombor 3, waktu mana, tempat mana yang menakutkan sampai kita tak boleh nak fikir apa-apa dah. Kata Nabi SAW, waktu nak melintah titian sirat. Lagi tak lepas pergi dekat sana 10,000 tahun naik, 10,000 tahun mendatar, 10,000 tahun menurun. Ada 7 posnya dengan dia macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, halusnya macam apa ni Ustaz Syed, mata pedang digambarkan dekat kita. Allahumma salli ala licin pula tu. Bayang makcik-makcik duduk berjalan, mau hujan turun, Allah, peduh-peduh lah letak kaki, peduh-peduh lah takut tergelincang. Kan saya kata nak botal kat depan tu. Fahim botal yang apa yang kasak-kasak sikit tu. Lagi ikut hujan-hujan tepeh-tepeh takut licin tergelincang. Main belah ni pula ni. Bubuh bagi kasak-kasak ni. Kalau buh licin kau tu, nak tak kaki pun rasa macam sakit, ikut tergelincang jatuh sakit. Tergelincang kita jatuh gedebuk tu. Macam apa? Macam cempedak. Macam nangka busuk itu buk bunyi kan. Aduh sakit. Tang ni sakit ni tak apa. Yang tergelincang api jatuh neraka. Api duduk tunggu kat bawah. Tuan-tuan, dalam riwayat cerita Salih Alaihi Muhammad dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, cerita bila kita lalu tu hangus lepas lalu. Api tu lalu keluar tu hangus. Cakok kiri kanan ni, cakok besi kiri kanan ni. Cakok. Nabi SAW cerita Allahumma salli macam kamu macam pokok-pokok berduri yang duduk tengah padang pasir. Kita cerita macam pokok rotan lah kot. Lalu rak melekat tu, nak undak tak boleh, nak pergi depan tak boleh. Dekat. Cakok kiri kanan, cakok kiri. Salih Alaihi Muhammad. Nanda. Lepas tu dosa dah jatuh pergi. Bakar, hangus, bakar. Habis dosa tu naik balik pergi kat belakang ni. Bukan mula tengah dia, mula balik belakang. Dosa lagi jatuh pula lah, ya Allah. Tuan-tuan, Allah salli alaihi wasallam. Nah,
Tapi ada orang yang melintas di tiang sirat, dia tak sedar pun dia lalu. Kita lintas tiang sirat ni, lalu neraka ni. Solat Allah Muhammad. Ada orang yang sampai hangus, sampai duduk berjalan tu terbakar hitam. Ada orang yang bukan terbakar hitam, jatuh terus. Terbakar hitam lepas-lepas tu pun tu okey kat tu. Bila terbakar habis. Tak ada mati dah lepas tu, terbakar hangus pun tak akan mati. Ada orang yang dia lintas, dia sampai sana. Dia jumpa malaikat je kat sana, dia kata, Salat Jumaat, mana jembatan yang orang duk cerita tu? Dia lepas dah. Dia kata, mana jembatan yang orang duk cerita tu? Lepas dah. Lepas dah. Macam lepas. Dia punya laju tu macam kilat sampai dia tak tahu pun kata dia lalu letih terserat ni. Ustaz Jumaat tu. Kita harap kita jadi betul lah. Kan? Amin kan? Amin ya rabbal alamin. Tapi takut ada orang yang Nabi kata apa? Ada orang dia jalan-jalan saat dia jatuh. Jalan-jalan saat dia jatuh. Ada orang jalan mengesok berapa lama nak mengesok? 30,000 tahun. 10,000 tahun, 10,000 tahun. Allah Rabbi. Tuan-tuan ni, takutnya Allah sebab keadaan waktu tu selagi tak lepas sana, lagi tu tak ingat siapa dah. Tak mau ingat siapa dah. Takut. Tiga waktu yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam rangka mengkhabarkan tentang Luqman bahawa dia berkata, mana Luqman? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi saja pun dan dia berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan mendatangkannya, yakni membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Surah Luqman surah 31 ayat 16. Allah cerita. Nak cerita ni nak bagi gambaran. Kalau cerita sebesar biji sawi ni kecil lagu tu. Bukan takat duduk depan kita, duduk dalam batu tu. Duduk di langit tu. Kalau cerita buat baik, Allah akan bagi. Cerita buat jahat, Allah akan bagi. Ini ayat ni makluman tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah berfirman dalam rangka mengkhabarkan tentang Luqman bahawa salli ala sayyidina Muhammad, dia berkata, Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, saya Allah akan mendatangkannya. Ini membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi mengetahui. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ni surah Luqman ayat ke-16 ni ayat yang kita baca bila barang hilang. Itu tanda elok. InsyaAllah ni kan tuan-tuan, barang hilang. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan baca ayat ni. Ayat 16. Saya pun ada pengalaman. Saya ada testimoni. Ramai testimoni yang mana yang barang hilang, yang minta doa, minta ni, saya suruh baca ayat ni lah. Daripada ya bunayya innaha antakum mithqala habatin tu sampai ya'ti bihallah, sampai tu. Baca tu. Ulang. Tapi dengan satu syarat je, Salih Azmat. Kena yakin. Kena yakin. Salih ala sayyidina Muhammad. Kena yakin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina biiznillah, dengan izin daripada Allah, Allah akan bagi kita, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Dan Allah juga berfirman, yauma idzin yasdurun nasa ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan,
sebesar zarah pun nescaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Az-Zalzalah surah 99 ayat 6 hingga 8. Tuan-tuan buat baiklah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faizatul Arba'iyah kata kena baca ayat ni juga untuk tak nak suara ustaz hilang. Pandai nah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Maisarah Tajuddin ayat surah Luqman ayat 16. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita ni tak rugi langsung, tak rugi sikit pun buat baik. Tak rugi sikit pun buat baik. Orang tahu ke, orang tak tahu ke, buatlah baik sikit pun tak rugi. Tak ada rugi sikit pun bila kita buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, dan sangat rugi kalau kita buat tak baik. Walaupun sekecil-kecil benda. Tuan-tuan, dalam As-Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim, salli ala sayyidina Muhammad, daripada Zaid bin Aslam, daripada Attab bin Yasar, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Rasulullah tentang tentang hadis syafaat yang panjang. Dalam isinya disebutkan Allah berfirman, irja'u faman wajadtum fi qalbihi mithqal dzarrah min khairin fa akhriju minan nar. Kembalilah siapa yang kamu dapati yang masih ada dalam hatinya iman walau sebesar biji sawi, maka keluarkanlah ia daripada api neraka. Ni cerita yang inilah, model inilah yang duk pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang orang duk pakai apa? Tak apalah, ujung-ujung masuk syurga juga. Hari kau tu. Dia duk pegang tu, Nabi SAW cerita ni. Keluarkanlah orang yang dalam hati dia ada iman walau sebesar zarah, nanti keluar masuk syurga. Keluar pada neraka. Ada pakai model tu. Tuan-tuan, Allahumma salli. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah lafaz, iman yang lebih ringan daripada timbangan biji sawi, keluarlah ia daripada neraka. Maka mereka mengeluarkan manusia dengan jumlah yang banyak. Ini cerita kelebihan orang beriman. Walaupun sebesar biji sawi, ringan lagi daripada biji sawi, ringan, tapi dia ada iman, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga. Tuan-tuan, tapi manusia akhir zaman, dia tak ada iman langsung dalam hati dia dah. Bukan cerita iman, langsung dari iman keluar dah, macam anak panah keluar daripada busur dia. Tak ada iman, dia berasa macam dia orang beriman, tapi sebenarnya dia tak ada iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata, seorang hamba laki-laki dan perempuan didatangkan pada hari kiamat. Lalu penyeru menyeru di hadapan seluruh makhluk daripada awal hingga akhir, ini fulan bin fulan. Barang siapa ada hak padanya, maka hendaklah dia mengambil haknya. Ya Allah, Rabbi, tuan-tuan, dan tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti ada seorang penyeru di hari kiamat ni, dia panggil orang. Tugas ni dia panggil orang. Ni part ni saya takut ni, tuan. Part ni saya takut ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil, hai fulan ibn fulan, panggil. Dia pun pergi berdirilah kat depan tu. Dia pun berdiri kat depan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, panggil duduk berdiri tu. Tahu malaikat tu kata apa? Ni, semua yang duduk ada ni. Semua orang duduk tengok ni. Kita berdiri depan tu. Ni, semua yang duduk ada ni. Ni, siapa yang punya hak daripada dia ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang nak tuntut daripada dia ni apa-apa? Amai, tuntutlah ni. Tuan-tuan tengok berselerak manusia tuntut kita ni. Beratok manusia ni. Saya ya Allah, saya. Dia ni dulu ni buat guni kat saya. Mai pula seorang lagi, ya Allah, dia ni dulu ambil barang saya. Dia pula, ya Allah, dia ni dulu ni kata kat saya ni. Ya Allah, dia ni dulu saya senyum kat dia tak senyum balik kat saya. Dia ungkit semua tuan-tuan waktu tu, ya Allah. Ya Allah, dulu dia ni saya pernah tolong dia tapi dia khianat kat saya, ya Allah. Dia ni, tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan boleh pejam mata tengok berapa ramai manusia yang nanti nak tuntut dengan kita ni. Tuan, kita jenis ambil ringan banyak benda, tuan. Kita sakitkan hati orang, kita bebankan orang dengan masalah kita, kita zalim kat orang, kita bercakap pada orang. Tiap-tiap hari ada je nama manusia yang kita sebut dalam perkataan kita. Tuan, kalau sehari 10 orang kita duduk kata, kita duduk sebut, tuan-tuan, banyak manusia yang akan mai depan kita. Dia nanti kata apa? Dia kata, dia dulu kata kat saya, dia sebut nama saya, dia fitnah saya dalam keadaan saya tak buat. Ada benda saya buat, tapi dia sebut belakang saya yang perkataan dia tak ada manfaat pun untuk saya, dia bercakap kat orang lain.
Ya Allah, tunaikan hak saya atas dia. Ampun tuan. Habis cerah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu seorang wanita pun merasa senang punya hak atas ayahnya, saudaranya dan suami dia. Orang perempuan dia rasa lega apa? Dia boleh tuntut pada siapa? Pada ayah dia. Tuntut pada adik-beradik lelaki dia. Tuntut pula pada suami dia. Kemudian dia baca apa? Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula yang saling bertanya. Surah Mukminun surah 3 ayat 1. Oh, tuntut orang perempuan cari ayah dia. Ya Allah, ni ayah saya ni. Dulu tak ajak saya ni, tak suruh saya tutup pakai tutup aurat pun. Saya tak pakai tudung tu waktu balik dulu, daripada umur 11 tahun sampai umur 20 tahun tak pakai, tak tutup aurat. Ayah saya sepatah tak kata apa, ya Allah. Ayah saya punya cerita. Ya Allah, dia tak suruh saya semayang, dia tak suruh saya baca Quran. Dia tak suruh, tuntut. Lepas tu siapa pula tuntut? Ni abang saya ni, nama aja abang. Biar saya lagu ni apa semua. Bayar pula kahwin. Suami saya, suami dia pula kata. Dia kata apa? Dia siap baca ayat, dia kata apa? Hari ni tak ada pertalian nasab lah. Tak ada. Ni ayah kot, ayah tak ayah. Ni suami kot, suami tak suami. Allah Rabbi, tuan-tuan. Allah mengampuni haknya sesuai kehendaknya, tetapi Allah tidak mengampuni hak-hak manusia lain sedikit pun. Kata, kalau bersangkut dengan Allah, Allah ampun, tak ada masalah apa. Tapi hak sama-sama manusia, Allah tak boleh buat apa. Hak sama-sama manusia, Allah tak boleh buat apa. Allah, dia diberdirikan di hadapan manusia yang lain dan berseru, ini fulan bin fulan, siapa yang punya hak atasnya, maka hendaklah dia mengambil haknya. Okay. Ni kawan ni, nama dia ni. Ni kita amal dia ni. Siapa yang ada apa-apa nak tuntut dia, mai ni. Mai ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penyeru berkata, wahai Rabb, wahai Tuhan, dunia sudah tidak ada. Daripada mana hak-hak mereka nak diberikan? Tak ada apa ni, harta apa tak ada ni. Penyeru tu kata, nak bagi hak mereka ni apa nak? Hak apa nak bagi kat orang yang tuntut tu? Allah menjawab, ambilkan daripada amal kebajikannya. Maka setiap orang yang punya hak, dia akan diberi hak sesuai dengan tuntutannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak ambil mana? Nak ambil mana ni? Nak bagi apa ni? Kawan ni tuntut harta, kawan ni tuntut apa? Nak ambil daripada mana? Ambil daripada pahala-pahala kebajikannya. Allah, tuan-tuan, nak ambil kebajikan apa? Kita amal pun sikit. Duk belajar buat mayang sunat ni pun hujung-hujung kan. Duk baca Quran pun Allah malasnya, Allah tahu. Sedekah pun mana? Allah bagi. Ni yang tuntut ni tuduh punya banyak ni. Sebab tu saya duk pesan. Nah, kadang-kadang kita lah ni jenis stiker-stiker ni. Dan apa ni, WhatsApp tu stiker. Dia boleh potong gambar tu, pergi tulis perkataan-perkataan. Kan? Tuan-tuan, hati-hati saya nak sebut. Nah, saudara Selamat, jangan sampai kita fitnah orang atas benda yang dia tak kata. Ambil gambar perempuan benda tu, abang balik cepat malam ni, dia tak kata. Kita pibuh kat situ. Pibuh potong gambar kawan dia, buah tu semua tulis benda-benda. Saudara Selamat yang dia tak kata. Tuan-tuan, saudara Selamat, tu faham tak ni? Jangan duk buat benda-benda macam tu. Kita takut nanti tak pasal-pasal dia pergi beratok depan padang mahsyar. Ni siapa tu? Saya tak kenal. Dulu duk guna stiker muka saya. Hantar ke orang, hantar ke orang ni. Kata ke tu. Saya tak kata benda tu. Kamu fitnah saya. Berapa banyak kita share. Kawan pergi ambil pula tu. Kawan-kawan kita pula pergi save to favourite. Simpan pula, simpan. Stok dah. Guna gambar kita. Kalau benda tu dia redha, tak apalah. Benda-benda baik-baik. Jom semayang. Walaupun dia tak kata apa, tapi dia kan, saya makna. Kan? Dia buat gambar saya, dia betul. Jangan lupa selawat. Gitu. Tak apalah, bagus lah. Saya pun suka kalau buat gitu kan. Salih semak dulu ajak orang selawat, okey juga. Ini dia buat apa ni? Abang jangan balik lambat lah. Salih semak. Buat gambar ni apa ni? Lama Salih semak. Aku tak join, aku takut bini. Begitu. Ya, bini aku garang begitu. Tuan-tuan semua, ini benda-benda yang kita membuka keaiban orang yang kita tak sedar. Jangan duk buat begitu, tuan-tuan. Saya takut nanti ni yang duk ada ni pun berapa ramai dah.
Yang nak tuntut depan kita, kawan kat pejabat kita, kawan-kawan kat jiran-jiran sebelah rumah kita, solat Jumaat, adik beranak, anak beranak kita, apa semua sebagainya. Dan tu pun banyak dah, berapa banyak dah pakat-pakat nak tuntut nanti. Solat Jumaat, jangan duk pergi buat kisah, dia buat cerita dengan orang yang kita tak kenal ni. Ambil gambar artis tu ke, ambil gambar ahli politik tu ke. Dalam solat Jumaat ni, bukan geng kita, macam-macam kita buh dekat page dekat Allahumma salli Jumaat, tuan-tuan. Benda-benda dia tak buat, Allah janganlah, jangan. Nak solat Jumaat betul. Marziah Khalid kata betul, nampak simple tapi jadi jerat kita ke akhirat ni. Jangan, tuan-tuan sekalian. Nah, solat Syekh Muhammad. Lalu ambil apa ni? Ambil daripada amal kebajikan dia, kemudian bagi sesuai dengan tuntutannya. Jika dia wali Allah, lalu tersisa kebaikan meskipun hanya sebesar biji sawi, maka Allah akan melipat gandanya hingga dengan dia akan masuk ke dalam syurga. Lepas ada orang yang pahala amal dia banyak sungguh-sungguh, kira agih ke orang pun ada belai lagi, Allah akan masuk ke dalam syurga. Allah akan masuk dalam syurga walaupun yang belai tu tinggal sebesar biji sawi je. Kemudian ia membacakan kepada kami, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sungguhnya Allah tidak akan menginaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya. Allah berkata, masuklah kamu ke dalam syurga, namun jika hamba itu yang celaka. Jika hamba itu salih alaihi wasallam, ia hamba yang celaka, malaikat berkata, wahai Rabb, kebaikan-kebaikannya sudah habis, sementara orang yang menuntutnya masih banyak. Allah Rabbi, habis dah, pahala dia habis, tak ada apa dah. Saya duk risau tu, satu share hantar pi tu, benda tu tak betul pi tu, ada 200 orang satu grup kan, 200 dia pula pi hantar lagi kat mana. Saya cuma tu berapa orang pula pi hantar lagi. Cerah aku tu, pahala satu kes je, ada macam tu. Mes orang tu kutip banyak sangat. Pasal apa kutip banyak sangat? Dia tulis cerita tak betul kat saya, hantar pergi kat orang tu. Orang ni pula hantar pergi kat orang tu. Orang ni pula hantar pergi kat orang tu. Tu berapa ribu orang yang dapat tu. Mai pahala. Ranak pahala kita kan. Ranak. Sampai malaikat kata apa? Habis dah. Ya Allah, pahala dia tak ada dah. Ni orang tuntut ramai ke ni? Nak balik ke mana ni? Ambil pula keburukan dosa-dosa depa tu, dan tambah pada keburukan yang dia ada. Tadi ada pahala, dosa pun ada. Tang pahala kikih bagi ke orang habis dah. Bagi orang habis. Tinggal apa kat dia? Tinggal dosa. Dosa ni pun nak masuk neraka dah. Lepas tu, pergi ambil dosa-dosa orang tu, yang mana yang ambil tu, pergi topak atas dosa yang dia duduk ada. Tadi ku ada 10 dosa, kau ni bagi 10 jadi 20. Kau ni ambil pula 10 lagi 20. Kau ni ambil pula lalah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lalu tambahkan pada keburukannya, kemudian mereka pun menyeretnya masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Seorang bertanya, wahai Abu Abdurrahman, orang muhajirin dapat apa? Dia menjawab, satu yang lebih utama daripada itu. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah ila akhir ayat. Salli ala sayyidina Muhammad. Abu Zurrah menuturkan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bukair menuturkan kepada kami, salli ala sayyidina Muhammad, tentang ayat ini. Dia berkata, adapun orang musyrik maka disiksa darinya diringankan di hari kiamat, namun dia tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya. Pendapat ini berdalil dengan sebuah hadis sahih bahawa Ibnu Abbas berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Talib mendukung dan melindungimu. Apakah hal itu berguna baginya? Nabi menjawab, benar. Dia berada di lapisan neraka paling dangkal. Nah, kalau bukan kerana aku, nescaya dia akan berada di neraka yang paling bawah. Orang-orang musyrik, orang kafir, dia boleh saja Allah ringankan azabnya dalam akhirat, di neraka, namun dia tidak akan keluar daripada neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tuan-tuan, yang lain itu
yang akan Allahumma salli Muhammad, semua berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Allahumma salli Muhammad. Dan esok insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat yang berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yu'tillahi ladunhu ajran 'azima. Insya-Allah akan melipat gandakan dan memberikan daripada pahala yang sangat besar. Insya-Allah. Kemudian Allahumma salli ala sambung sikit pada 421 pada perenggan yang kedua. Imam Ahmad berkata, Yazid menuturkan kepada kami, Mubarak bin Fadalah menuturkan kepada kami, daripada Abu Usman dia berkata, aku datang menemui Abu Hurairah dan aku katakan kepadanya, aku dengar kamu berkata bahawa sesungguhnya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 1 juta kebaikan. Dia menjawab, apa yang kamu heran dengan hal itu? Demi Allah, aku mendengar yakni Nabi SAW. Begitu juga ayahku. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar melipat gandakan pahala satu kebajikan menjadi 1 juta kebajikan. Ali bin Abi Zaid, hadis, namun hadis-hadisnya mungkar, wallahu alam. Tuan-tuan, tu dah habis dah perbincangan kita tentang ayat ke-40. Insya-Allah esok kita akan sambung pada ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apakah kami mendatangkan seorang saksi pada setiap umat? Apabila kami mendatangkan saksi, yakni Rasul pada tiap-tiap umat, yang kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatnya, akan kita bincangkan pada esok hari insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT dan kita diberikan kefahaman sebaiknya, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Allah menggandakan pahala-pahala kebaikan kita dan Allah menjauhkan daripada keburukan-keburukan. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan kita berharap supaya dalam hidup kita ni kita tak ada masalah dengan orang yang orang nanti nak tuntut kat kita nanti banyak di akhirat ni. Ya, buat baik dengan orang, buat baik dengan orang. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak rugi kita buat baik dengan orang. Tak rugi kita ni duduk legakan hati kita dengan masalah. Ada salah-salah sikit, orang-orang salah sikit, kita forgive and forget. Nah, manusia mana ada tak buat salah? Tak ada manusia yang tak buat salah. Masing-masing membuat salah. Jangan duk menilai kesalahan dia tu, tapi nilailah kebaikan-kebaikan yang ada dekat dia. Sangka baiklah. Kalau ada orang yang buat satu benda yang kita rasa macam tak kena di sisi kita, carilah kebaikan, carilah 70 kebaikan dia dulu untuk mengatasi satu keburukan itu. Kata ulama kata apa? Kalau ada satu benda, satu perkara yang boleh menimbulkan sangka buruk kita kepada seorang, carilah 70 sangka baik kat dia dulu. Cari 70 sangka baik kat dia dulu. Maka takkan, kalau dapat 70 tu, baru boleh fikir yang sangka buruk tu. Kalau fikir yang cari 70 sangka baik tu, kalau lepas dapat 70 sangka baik tu, barulah nak fikir yang satu sangka buruk tu. Tak jumpa tuan-tuan 70 nak suruh cari sangka baik 7 sampai 70 lagu mana. Tapi nak cerita, tak payahlah duk sangka buruk dengan orang, tak payahlah duk musuh dengan orang, tak payah duk dengki dengan orang. Nanti senang kita ke akhirat. Banyak masalah dengan orang, banyak masalah kita ke akhirat nanti. Dengan Allah, Allah boleh ampun dosa kita besar-besar mana pun. Tapi dengan manusia, selagi manusia sama manusia tak selesai masalah dia, lagi tu Allah tak akan buat apa-apa kat kita. Zan, insyaAllah. Salih alaihi Muhammad, insyaAllah. Jadi mudah jadi manfaat bagi kita semua, insyaAllah. Dan seperti biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Misi sumbangan susu Faiz ke Sabah ni kita masih teruskan. Setakat kemarin kita hanya dapat himpun sekitar 200 kotak aja. Slow lah. Kita duk target 1,500, kita nak hantar cepat 100 karton tu sebab nak cover kos yang sesuai untuk shipment, untuk penghantaran pergi kat sana tu. Kalau takat 22 kotak tak padan, takat 200 kotak tu tak padan dengan kos penghantaran tu ceritanya. Jadi insya-Allah Ustaz Ismail, jadi kita target 1,500 kotak bersamaan dengan 100 karton sebenarnya. Jadi dapat 100 kotak tu untuk first batch ni, kita akan buat penghantaran pertama untuk membantu saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di Sabah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi kebaikan dekat kita ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Ustaz Syamad, kita akan tutup beberapa hari inilah sebab
Kita tak boleh nak buka lama-lama sebab lagi lama lagi lambat kita nak hantar tu. Jadi mungkin dalam sehari dua ni mungkin kita akan buka 2 atau 3 hari lagi. Lepas tu dekat mana yang dapat kita hantar dululah. Sebab Allah Ustaz Syamat drag lama-lama pun bila yang kita nak tolong orang kat sana tu. InsyaAllah nah, Badariah Abdul Razak betul, jangan cari keburukan orang, cari keburukan diri sendiri. Tengok buruk diri sendiri dulu. Ingat saya sebut, kalau kita nak bercakap buruk tentang orang, ingat beberapa benda ni. Yang pertama, kita pun ada buruk. Kita pun ada buruk. Allah tutup. Selagi kita tutup aib orang, lagi tu Allah tutup aib kita. Kita start buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Bukan setakat dunia, Allah buka dunia akhirat. Lagi tu. Yang kedua, bila kita nak bercakap buruk tentang orang, ingat pahala kita tak banyak mana pun nak bagi kat orang nanti. Kita pun amal kota sikit, adalah ada sikit-sikit sejemput tu, lepas tu nak bagi-bagi kat orang lagi. Tak patut sangat. Tuan-tuan, Ustaz Samad banyak memaafkan orang, banyak berbuat baik dengan orang, jangan sangka buruk dengan orang, jangan buat zalim kat orang, jangan mengumpat orang, jangan duk fitnah orang, duk baik-baik, duk diam-diam. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, may yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan akhirat, cakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam sudah. Kita jumpa lagi esok hari. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.